Kemudian yang apa? Dia kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Perpecahan umat Islam ni kerana apa? Kerana kasih dunia. Dunia ni disebut mazra'atul akhirah. Mazra'ah tu apa? Tempat tanaman. Sebab tu ada orang tuan-tuan, dia datang mengaji dengan saya. Ni dia buka 5 premis restoran. Saya tanya, pakcik macam mana restoran? Sejak belajar dengan ustaz ni, mengaji dengan ustaz, saya jual semua restoran. Saya cukup tak suka orang macam ni. Kita lagi mengaji, lagi banyak dunia kita nak. Sebab apa? Kita boleh bantu orang. Ini lagi mengaji, ada restoran, jual semua. Ada bisnes, semua tak mau. Jangan bang. Jangan. Lagi belajar agama, lagi hebat kita. Jadi engineer tak tipu orang. Jadi kontraktor pasang elok-elok. Besi, kalau 2 inci, bukan 1,5. Jadi electrician, pasang elok wiring. Ini yang kita nak. Ini dah belajar. Allah, jadi lemah tuan-tuan. Allah. Kita tak mau. Sebab tu, wahai kakak-kakak, saya nak tanya betul-betul, ada di kalangan kita ada suami, kalau malas kerja, bagi tahu dekat dia, bisik kat telinga, bang, lebih baik mati bang. Sebab hidup pun tak guna tuan-tuan. Sebab tu dunia kita nak. Kalau tuan-tuan ada Myvi, tiba-tiba naik Mercedes, alhamdulillah, tengok surau datang. Kita tengok semua ni, semua yang ada ni, semua Mercedes mata belalang, seronoklah. Oh, parking tu, aku tengok tak ada pun kan? Kalau ada lah semua. Tengok datang macam Masjid Ulu Kelang, tengok BMW, Mercedes mata balang, Porantia, duduk rumah Allah. Tuan-tuan tak percaya, datanglah kuliah Ustazah Nur Hafizah Musa. Yang parking tu tuan-tuan, kebanyakan Myvi tak ada. Hebat-hebatnya satu lagi di USJ Subang. Tuan-tuan tengok kuliah saya pada 11 hari bulan, tak silap saya. Kita berhenti sekejap, pergi laluan azan. Apa azan? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni jambatan ataupun tempat tanaman kita ke akhirat. Sebab tu dunia ni benda yang penting. Ada orang Islam dia tak nak tuan-tuan, sejak belajar agama ni tak nak dunia. Kalau tak ada dunia tuan-tuan, bagaimana kita nak pergi ke akhirat? Sebab tu pentingnya dunia ni. Kalau tak ada duit, macam mana nak pergi Mekah? Betul tak? Kalau tak ada duit, macam mana nak buat surau? Kalau tak ada duit, macam mana nak beli kenderaan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu pentingnya tuan-tuan dunia. Sebab tu orang yang ada duit, maka disuruh infak, bagi sedekah, bantu orang keluarkan zakat. Tapi orang tak yakin tuan-tuan, bagi tak akan dapat. Sebab pernah saya ceramah, saya sebut ada YouTube, saya ceramah di Masjid An-Najah Padang Serai. Masa tu ceramah saya tekan tentang sedekah. Ada seorang anak muda tuan-tuan, masa tabung lalu dia naik motosikal. Dia pun ambil RM5. Dia masukkan RM5, baru dia sedar, ya Allah, minyak motor tak ada. Jadi dia pun, pakcik, minta balik RM2 boleh? Minta RM2 balik. Sebab kalau bagi semua nanti minyak motor tak ada. Jadi lepas balik tu dia singgah kat Shell, bubuh RM2. Bila bubuh RM2, rupanya sebelah dia ni pomen. Sebelah tu ada satu kereta bukan Nissan, Ford Econoban. Ford Econoban tuan-tuan, kalau buka tayar pancit, dia kena buka ikut jam. Dia bukan lawan jam tau. Kalau kita buka lawan jam kan, dia buka ikut jam. Jadi pakcik ni bukan buka, lagi kunci. Macam mana nak buat ni? Jadi dia tahu, oh nak buka ni. Dia pun pergi, pakcik, kenapa? Pancit. Tak apa, saya buka. Jadi dia pun buka lah. Buka ikut jam. Oh macam ni rupanya. Jadi dah habis buka, pakcik ni pun angkat, dia ambil tayar spare, pasang. Dah habis pasang, pakcik ni seluk dalam poket kan, ambil 300 bagi kat dia. Dia telefon saya, Ustaz, rugi Ustaz, saya bubuh RM5, minta balik RM2 Ustaz. Kalau tak minta 500 Ustaz. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, bagi kita dapat. Sebab tu dunia ni penting, kena ada duit. Kalau tak ada duit, susah kita. Nak pergi Mekah, kena ada duit. Tapi ada orang, tak nak, biarlah hidup cukup makan sudah. Jangan bang, biar kita hebat dunia. Contohnya tuan-tuan, ni baru ni saya bawa tuan-tuan dalam YouTube, saya bawa pergi umrah 9 grup. 9 grup pergi umrah. Grup yang pertama, kedua ikut dengan saya. Grup tu paling sporting di dunia. Tak pernah komplain. Air tak ada dalam tandas, no problem. Makan tak sedap, no problem. Kapal terbang lambat, no problem. Berhenti dekat immigration 5 jam, tak kata apa. Bagus sungguhlah. Inilah jamaah yang paling sporting di dunia.
Grup 2, 3, 3, 4. Yang ini VVIP. Ini paling senyap di dunia. Duduk dalam bas senyap. Bagi tazkirah senyap. Makan pun senyap. Tahu kenapa? Tidur. Dia kira tidur lah. Dalam bas lena, Allah. Makan pun lena. Saya kata teruk semua. Ni grup yang ke-5-6. Yang ni grup bermasalah. Komplain saja. Ada satu grup tu tuan-tuan keluarga. Kira hilang lah. Ni grup hilang. Anak hilang. Duit hilang. Macam-macam hilang. Semua hilang. Jam pun hilang. Ada seorang pakcik tu dalam grup tu. Dia jam dia tu mahal. Dia pergi dekat Arab kan. How much is it? Kita tanya. How much? Arab dia tengok. Oh, hadha sa'ah ma fi Saudi. Dia kata, ni jam ni dalam Saudi tak ada. Dia kata, this one very expensive, you know. Mahal sungguh kat 16,000 tuan. Dia pergi nak pegang pucuk Hajarul Aswad, dia pegang kelambu tu, orang tarik jam dia. Hilang. Dia datang jumpa saya, Ustaz, jam saya hilang. Saya kata, kenapa? Orang curi. Saya kata, lah, kenapa pakcik? Dia kata, patutlah curi pun. Saya kata, kenapa? Saya rasa jam saya ni ego dengan jam. Orang kebas jam saya. Saya kata, padan muka. Tak kata lah, tapi dalam hati, padan muka. Saya kata,